Kita sambung soalan 9A2. Okey, untuk soalan 9A2. Okey, kenal pasti ion Y yang hadir. Okey, lepas tu namakan garam X, tulis persamaan kimia, hitung isi padu. Okey, dan kira jisim. 9 markah. Jadi inilah bentuk soalan bahagian B. Dalam satu perenggan dia bagi beberapa soalan. Jadi untuk mengelakkan kamu terlupa, termiss, tertinggal soalan yang perlu dijawab, gariskan, highlightkan. Okey, kita pergi kepada kita punya persamaan kimia kita tadi. Okey, kita ada natrium sulfat, kita ada barium nitrat. Untuk hasil tindak balas, kita ada natrium nitrat dengan barium sulfat. Okey, jadi apa yang kita perlu buat? Okey, kita seimbangkan dulu kita punya persamaan. Okey, tadi di sebelah kiri sudah ada 2, sebelah kanan pun sudah ada 2. Okey, lepas tu nitrat di sini ada 2, di sini pun sudah ada 2. Yang lain semua sudah seimbang. Okey, lepas tu kita highlightkan. Okey, kalau kamu ada highlight, buat highlightkan. Kalau tiada, gariskan. Jadi kenal pasti ion Y. Okey, apa tadi ion Y? Ion Y itu di mana? Ion Y adalah di sini tadi kan. Jadi ion Y adalah ion nitrat. Okey, boleh juga tulis simbol. Jangan tulis dua-dua. Okey, sama ada kamu tulis nama ataupun tulis formula kimianya. Okey, jangan tulis dua-dua. Takut salah satu, hilang markah. Jadi kalau kenal pasti, boleh tulis namanya, boleh tulis formula kimianya. Jadi ion Y adalah ion nitrat ataupun NO3 minus. Okey, kita akan dapat satu markah di sini. Okey, soalan yang seterusnya dia minta apa? Okey, namakan garam X. Siapa tadi X? Yang ini. Okey, ini tadi X. Dia minta nama. Siapa bagi formula kimia tiada markah. Jadi nama garam X adalah barium sulfat. Okey, dapat lagi satu markah. Okey, seterusnya tulis persamaan kimia seimbang bagi penghasilan garam X. Jadi yang di atas inilah, okey. Kita punya persamaan kimia ini sudah seimbang. Jadi kamu tulislah di ruang jawapan natrium sulfat tambah barium nitrat menghasilkan 2 natrium nitrat dan barium sulfat. Okey, jadi bila sudah seimbang kita akan dapat 2 markah. Okey, menulis persamaan kimia 1 markah, seimbangkan 1 markah. Jadi 2 markah untuk persamaan kimia. Okey, next kita akan pergi kepada pengiraan, hitung. Okey, isi padu larutan barium Y dan kira jisim garam X. Okey, jadi kita sudah ada persamaan kimia kita yang seimbang. Okey, soalannya minta isi padu si barium nitrat dan juga jisim barium sulfat. Jadi kita buat satu-satu. Kita kira isi padu dahulu baru jisim. Kita ingat semula kita punya maklumat tadi, kita ada maklumat untuk natrium sulfat. Okey, dia punya isi padu dan kemolaran dan kita ada kemolaran untuk barium nitrat. Okey, jadi kita gunakan lah. Equation sudah ada. Mol. Okay, kita perlu cari mol. Mol siapa? Mol yang ada info. Yang mol ada info sekarang ni adalah natrium sulfat. Lepas tu kita ratiokan, cari jawapannya. Okey, jadi sekarang kita gunakan MV per 1000 untuk cari mol sebab kita sudah ada dia punya kemolaran dengan isi padu. Kenapa perlu bahagi 1000? Sebab unit isi padu adalah sentimeter. Jadi perlu bahagi 1000. Kalau desimeter padu tadi tidak perlu bahagi 1000. Jadi kita masukkan nilainya dan tekan kalkulator. Isi padu natrium sulfat adalah 0.1 mol. Okey, jadi sekarang ini kita mau cari ratio. Okey, ratio natrium sulfat dengan barium nitrat iaitu 1:1. Jadi mol untuk barium nitrat pun 0.1. Okey, jadi untuk isi padu tidak perlu gunakan rumus yang ini. Okey,
sebab kita dibagi maklumat kemolaran, tinggal cari V sahaja. Jadi kita gunakan rumus MV per 1000. Okey, kita pun tahu sudah kita punya mol adalah 0.1. Jadi kita masukkanlah. Okey, kita punya nilai. N-nya 0.1, M-nya 2, V-nya kita perlu cari, perkan dengan 1000, tekan-tekan kalkulator, dapatlah V-nya 50 cm padu. Jadi unit ini wajib. Okey, sebab kita perlu menjawab soalan. Jadi unit ini pastikan ada. Okey, itu untuk pengiraan isi padu barium nitrat. Okey, isi padu barium nitrat sudah kita dapat. Okey, apa yang kita perlu cari lagi soalan pengiraan yang seterusnya adalah jisim barium sulfat. Okey, jadi masih lagi gunakan EMRA, equation sudah, mol sudah, tinggal kita masukkan cari ratio dan answer. Okey, jadi mol yang tadi kita gunakan, jadi kita cari ratio siapa? Okey, ratio barium sulfat. Jadi natrium sulfat nisbah barium sulfat 1 nisbah 1, 0.1 nisbah 0.1 mol. Okey, jadi kita sudah ada molnya. Kita mau jisim. Jadi kita gunakanlah rumus jisim per jisim molar untuk cari mol. Okey, untuk cari mol, jisim bahagi jisim molar. Jadi kita ada jisimnya, tiada. Okey, kita perlu cari jisim. Kita ada molnya, ada. Mol kita ini 0.1. Kita ada jisim molarnya, ada. Kiralah. Okey, kita kira barium sulfat punya jisim molar. Okey, jadi kita pun masukkanlah nilai yang ada. Okey, untuk cari jisim, mol darab jisim molar. Molnya 0.1, jisim molarnya kiralah, masukkan satu-satu nilai. Barium 137, S 32, O 16 darab 4. Tekan-tekan kalkulator, dapat 23.3 gram. Okey, sama seperti soalan tadi, unit gram wajib ada pada jawapan akhir. Okey, tiada unit, tiada markah. Okey, kita pergi soalan 9A3. Huraikan satu ujian kimia untuk menentusahkan kehadiran anion dalam larutan barium Y. Okey, jadi tadi kita barium Y itu apa? Barium nitrat. Maksudnya kita kena buat ujian pengesahan nitrat. Jadi untuk klorida nitrat, okey, dengan sulfat. Okey, tips untuk buat ujian kehadiran adalah Klecknoffel Sobet. Okey, apa tu Klecknoffel Sobet? Sudah diajarkan. Okey, jadi gunakanlah Klecknoffel Sobet ulang Kleck. Okey, selepas itu letakkan hash di bawah setiap huruf tu. Okey, lepas tu kita bulatkan siapa yang dia suruh uji. Jadi sekarang ni kita kena uji nitrat. Jadi untuk ujian nitrat, kita ambil yang di bawah ini, bawakan ke atas. Okey, H couple-kan dengan sulfat. Lepas tu dia akan jadi HSO. Apa tu HSO? Dia adalah H2SO4. Okey. Lepas tu ferrum couplekan dengan SO4, jadilah dia ferrum sulfat. Jadi untuk ujian anion nitrat kita perlukan asid sulfurik cair ataupun kita akan gunakan 1.0 mol per desimeter padu dan kita akan gunakan ferrum 2 sulfat. Okey, kepekat kemolaran yang sama. Okey, lepas tu kita akan ulang lagi menggunakan asid sulfurik pekat. Okey, kita akan condongkan tabung uji. Okey, apa yang terhasil? Cincin pair. Jadi ini adalah step-step untuk ujian anion nitrat. Okey,
Jadi bila sudah ada step, kita buatlah huraian lengkap. Okey? ABC. Okey, huraian lengkapnya ujian kimianya mesti ada action, observation, conclusion. Jadi actionnya mesti pula ada action, bahan dan container ataupun conclusion. Jadi kita mulakan step yang pertama iaitu tambahkan H2SO4. Okey, macam mana kita punya ayat? Okey, yang pertama ayatnya action. Actionnya adalah tambahkan. Okey, sukat dan tambahkan 2.0 cm padu larutan asid sulfurik. Okey, tambah satu cair. Okey, cair ke dalam tabung uji yang mengandungi larutan barium white. Okey, mau tulis barium nitrat pun boleh. Okey, lepas sudah tambahkan asid sulfurik, kita akan tambahkan dengan ferrum 2 sulfat. Okey, apa kita buat? Tambahkan 2.0 cm padu larutan ferrum 2 sulfat 1.0 mol per desimeter padu ke dalam tabung uji tadi. Okey, lepas tu kita goncangkan dia. Lepas goncang, kita akan masukkan H2SO4 pekat, okey, ke dinding tabung uji yang dicondongkan. Jadi ayatnya adalah tambahkan beberapa titis asid sulfurik pekat ke dinding tabung uji yang dicondongkan. Okey, lepas tu kita ada hasilnya, cincin perang terbentuk ataupun terhasil. Jadi ini adalah soalan 9A. Jadi 9A sudah habis, kita akan bincangkan soalan 9B di next video.